Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung ke surat 632 yaitu hukum beramal dengan uruf ataupun adat. Hukum beramal dengan uruf, kebiasaan ataupun adat. Uruf, adat ni kita dah bincang, lebih kurang sama je lah. Manusia ni tuan-tuan, dia hidup, dia bukan mati. Maknanya dia hidup bukan dalam keadaan bodoh. Manusia ni ada akal-akalnya, ada panjang, sentiasa berbuat sesuatu, menyusun sesuatu, membuat kebiasaan-kebiasaan sesuatu. Masa Islam datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Arab ni ada banyak adat-adat, adat resam. Bukan Arab tuan-tuan, mana-mana bangsa lah, semuanya ada adat resam masing-masing. Kemudian diperakukan mana-mana adat yang sesuai dan selari dengan matlamat dan prinsip Islam. Seterusnya ditolak mana-mana adat yang bercanggah dengan syariat, dan dipinda atau dibaiki beberapa uruf dan adat supaya selari dengan haluan dan matlamatnya. Itu ketika Islam datang, orang Arab ni ada macam-macam adat resam. Adat yang selari dengan Islam tuan-tuan, maka dia diterima, tidak ditolak. Contohnya, apa adat orang Arab yang diterima kerana tidak lari daripada prinsip Islam. Contohnya macam adat berjual beli secara tempahan barang. Ini dalam semua bangsa ada. Jadi adat seperti ini diterima kerana itu adalah keperluan manusia menempah sesuatu barang yang belum ada, kita dah tempah, tapi kita dah buat akad dan kita dah bayar harga dia. Adat yang ditolak iaitu adat membunuh anak perempuan. Itu dah jadi adat bagi orang setengah-setengah kabilah Arab pada masa itu. Jadi adat seperti ini tuan-tuan tidak selari dengan ajaran Islam, bercanggah dengan hukum syarak, maka ianya ditolak. Dan ada adat yang dimodify, dipinda, diperbaiki supaya selaras dengan hukum syarak. Contohnya adat zihar. Zihar ni tuan-tuan, gantung tak bertali, cerai pun tidak, jadi bini pun tidak. Itu asal zihar dalam adat orang Arab. Kemudian Islam datang telah membetulkan zihar itu dengan cara bahawa ianya tidaklah
menggantung isteri itu supaya tidak menjadi isteri, supaya supaya dia terus maknanya tidak digantung isteri itu. Tapi seterusnya Islam menyuruh supaya membayar kafarah siapa-siapa yang melakukan zihar, dan isteri itu tetap kekal sebagai istrinya yang boleh dicampuri setelah dilakukan kafarah. Sama juga dengan adat dan uruf berkahwin banyak. Ini tengah kecoh kan? Siapa? Tega. Dulu abang Tesla, sekarang abang Tega pula. Maknanya kahwin banyak ni menjadi suatu adat bagi orang Arab, dan Islam datang memodify adat tersebut supaya jangan lebih daripada 4, yang mampu dan yang berani. Dia kalau mampu tak berani pun tak jadi. Dia berani tapi tak mampu pun kurang jadi juga, walaupun ada juga yang jadi. Adapun uruf yang sahih, maka wajib diberi perhatian dalam perundangan dan kehakiman. Maka seorang mujtahid wajib mengambil kira uruf dalam proses menentukan hukum. Demikian juga seorang hakim mesti mengambil kira uruf dalam kehakimannya, kerana sesuatu adat yang dikenali dan dihayati oleh masyarakat telah menjadi sebahagian daripada keperluan mereka, di samping ia selari dengan kepentingan-kepentingan mereka. Justru itu, selagi mana adat itu tidak bercanggah dengan hukum syarak, wajiblah diambil kira. Sebab tu mujtahid nak keluarkan hukum, dia kena tengok adat, uruf, suasana. Macam dekat Malaysia ni tuan-tuan, kita hidup dengan masyarakat berbilang bangsa. Jadi adat dalam hidup berbilang bangsa ni kena diambil kira untuk menentukan sesuatu hukum. Jangan disamakan dengan Arab Saudi yang hampir 100%. Dia bukan hampir, kalau rakyatnya tu 100% Islam, tak ada orang lain dekat Arab Saudi tu. Memang orang kafir takkan dapat jadi warga negara Arab Saudi. Jadi sudah tentu suasana dan uruf di sana dengan di sini berbeza. Sebab tu dalam memutuskan tentang perkahwinan, umpamanya perceraian di antara suami isteri, sudah tentulah uruf, suasana, adat di satu-satu tempat tu diambil kira. Contohnya kalau dekat Malaysia ni, suami isteri berkahwin, suami dan isteri sama-sama menyumbang dalam kehidupan. Itu adatnya. Kalau dulu suami pergi ke sawah, isteri tolong masakkan dekat rumah, lepas tu pergi ke bendang, mari bang makan, saya masak ubi godok hari ini dengan sambal ikan bilis. Itu sumbangan. Kadang-kadang isteri pun sama-sama membajak sawah ataupun bagi-bagi kerja. Suaminya bajak sawah, isterinya suami menuai padi, isterinya membanting padi. Jadi urufnya begitu. Bila urufnya begitu, tiba-tiba berlaku perceraian, sudah tentulah perlu diambil kira harta yang sama-sama dapat ketika dalam tempoh perkahwinan, yang dinamakan harta sepencarian. Berbeza dengan masyarakat Arab. Sebahagian, kalau dekat Arab Saudi itu kalau nak kahwin, suami sediakan segala-galanya, termasuk pembantu rumah. Isteri ngatang-ngatang je kat rumah. Nak masak, pembantu khadam masak. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, tak berlaku apa yang dikatakan perkongsian dalam mencari rezeki, sebab semua suami yang sediakan. Sudah tentulah apabila berlaku perceraian di sana,
pertimbangan-pertimbangan yang diambil kira bertepatan dengan adat dan uruf masing-masing, tuan-tuan. Terdapat beberapa adat yang baik dari kalangan orang Arab telah diberi perhatian oleh syarak dalam perundangan, seperti kewajiban diat ke atas aqilah dan syarat kafaah dalam perkahwinan. Jadi pada urufnya kufu sekufu. Biasanya orang Arab ni nak kahwin tengok kabilah apa. Kabilah tu mestilah kabilah yang sekufu. Kau keturunan bangsawan, dia kahwin dengan keturunan bangsawan. Engkau tak boleh kahwin dengan penarik beca, tak sekufu. Itu uruf, tuan-tuan, adat, dan ia diambil kira mengikut hukum syarak. Jadi kalau Saripah tak boleh kahwin dengan orang yang tak ada said, itu uruf. Dan dia boleh diambil kira dalam syarat-syarat perkahwinan. Sementara uruf fasid ni rosak. Uruf yang rosak tak boleh diambil kira kerana jelas bercanggah dengan dalil syarak atau boleh membatalkan hukum syarak. Hukum syarak tak boleh dibatalkan. Maka kebiasaan bermuamalat riba atau melakukan akad yang ada unsur-unsur gharar, penipuan, maka adat resam ini tidak boleh mengharuskan akad muamalat tersebut. Orang Arab memang biasa kalau pinjamkan duit, saya rasa ni bukan orang Arab je, mana-mana bangsa pun kebiasaannya bila pinjamkan duit kena bayar dengan bunga. Itu riba. Ahlong kah, ceti kah. Jadi kebiasaan orang Arab bila pinjamkan duit, pulangkan balik mesti lebih. Pinjam RM10, kau kena pulang RM12. Jadi ini uruf, kebiasaan, adat. Tetapi adat ini tidak boleh dipakai kerana ia bertentangan dengan hukum syarak. Kerana inilah dalam undang-undang ciptaan manusia, uruf yang berlawanan dengan perlembagaan atau peraturan am tidak boleh diambil kira. Tetapi yang akan diberi perhatian dalam akad seperti ini adalah dari aspek lain, yakni apakah akad ini dianggap sebahagian daripada darurah atau keperluan manusia. Kalau dibatalkan, boleh tak menyebabkan kepincangan sistem kehidupan mereka atau ditimpa kesulitan dan kesusahan, ataupun tidak ada kesan apa-apa. Kerana jika uruf itu sebahagian dari daruriyat atau hajiat, daruriyat ni tak boleh tidak, mesti ada. Hajiat ni keperluan, tapi kalau tak ada, tak apa. Daruriyat ni makan, pakai, makan, minum, pakai, tempat tinggal. Itu tak boleh tidak, itu memang manusia kena ada, manusia kena makan. Hajiat ni kereta, itu hajat, memang itu satu keperluan pada zaman ini. Tapi kalau tak ada kereta, boleh tak? Boleh naik basikal lah. Lambat sikit lah. Alah orang cuma biar menunggu basikal mana Tanjung Karang risau pun. Ikut peras mana Tanjung Karang, mbah-mbah biar kan. Itu keperluan. Tapi kalau tak ada, dia tidak menyebabkan hidup, maknanya tak menyebabkan mati lah kalau tak ada. Handphone keperluan, tapi kalau tak ada handphone mati tak? Dia mati akal je, tapi dia tak mati innalillah. Tapi kalau makanan, kalau tak ada makanan, boleh mati. Sebab tu makanan termasuk daruriyat.
Maka diharuskan kerana darurat mengharuskan yang dilarang, sedangkan hajat pula boleh disamakan dengan darurat dalam perkara ini. Contohnya tuan-tuan, macam jual beli pesanan lah. Kita tak tempah baju, nak tempah baju, lagi-lagi zaman dulu tak ada kilang baju. Kalau nak buat baju kena tempah, ataupun apa-apa tempahan lah. Sekarang ni dalam jual beli, tapi kalau jual beli online barangnya ada. Barangnya ada. Ni barang tak ada lagi. Kita tempah baju, barang tak ada lagi. So kita sudah melakukan akad. Itu namanya jual beli jual beli salam, tempahan. Dia menjadi suatu keperluan kepada manusia. Kalau diharamkan tempah barang ni, payah kita nak hidup. Sebab ada benda-benda yang tak boleh nak disediakan sebelum maknanya benda tu disediakan dulu baru kita boleh pakai. Kadang-kadang bila disediakan dulu kecil umpamanya, sedangkan badan kita besar, ataupun barangnya besar, badan kita kecil. Jadi tempahan ini suatu hajat, satu daruriyah, satu keperluan, ataupun paling tidak di suatu hajat, keperluan manusia untuk membuat tempahan sesuatu barang. Tempah kuih, aku nak tempah kuih 20 besok nak bawa pergi masjid. Kuih tak ada lagi, kita pun bayar, nyah duit bayar. Ataupun perjanjiannya bayar selepas kuih itu ada, tetapi akad sudah berjalan, akad sudah berlaku dekat situ. Sedangkan kalau ikut hukum jual beli, barang yang tak ada tak boleh dijual, tak boleh ditawarkan. Barangnya tak ada lagi, tak boleh ditawarkan. Kau nak beli telefon tak? Nak? Okeylah, aku tempah satu telefon, tapi telefonnya tak ada lagi. Telefon tak ada. Kalau ikut kan tak boleh. Tetapi kalau tempahan, tempahan tu dia kemudian hukum syarak datang, dia bagi syarat-syarat tempahan tu. Mesti macam ini, mesti macam ini. Dia adalah dia punya rukun-rukun dia dan juga syarat-syarat tempahan. Itu contoh jual beli salam. Kalau ikut hukum fiqh, jual beli salam ini dia tidak dibenarkan sebab barang tak ada lagi. Di sebaliknya, jika uruf itu bukan dari daruriyat atau hajiat, nescaya dihukumkan batal uruf itu dan tidak boleh diambil kira uruf yang berlaku. Contohnya tuan-tuan, uruf kulit mayang contoh, ataupun uruf kalau kahwin aja mesti ada tepung tawar contoh. Tepung tawar ni tujuannya apa? Kita tak tahu kan, main ikut aja dulu kita buat. Padahal dekat situ ada unsur-unsur, ada unsur-unsur yang tak betul lah. Sebab tu banyak ulama-ulama yang akhirnya membatalkan. Sebab itu satu, dia tak keperluan pun. Kahwin ni keperluannya nikah dengan mas kahwin. Jadi upacara-upacara tabur beras kunyit lah apa semua tu, membazir aja kan. Jadi benda tu adalah uruf ataupun adat yang batal. Baik, uruf yang dirujuk bagi pelaksanaan hukum. Sudah tidak dapat dinafikan bahawa uruf merupakan tempat rujukan bagi pelaksanaan beberapa hukum ke atas peristiwa dan masalah-masalah juz'iyah, masalah-masalah potolan, masalah-masalah potolan, masalah-masalah cabang, masalah-masalah cabang. Syariat Islam telah meninggalkan banyak perkara yang tidak ditentukan batas sempadan secara jelas, bahkan sengaja membiarkannya kepada uruf untuk menghukum, menentukan batas sempadan dan perinciannya. Di antara lain contohnya seperti nas berikut: wa ashidu zawa adlin minkum, dan hendaklah kamu persaksikan dua orang yang adil dari kalangan kamu. Itu dalam surah Talaq ayat yang kedua.
maka adalah keadilan merupakan syarat untuk diterima jadi saksi. Sedangkan adalah menurut para fuqaha ialah sesuatu malakah, sifat atau bakat atau perwatakan yang mendorong menghayati sifat ketakwaan dan memelihara maruahnya. Oleh itu, apa sahaja yang boleh merosakkan maruah, maka ia dianggap akan mencacatkan adalah keadilan. Sedangkan sesuatu yang dianggap boleh merosakkan maruah adalah berbeza dengan sebab berbeza tempat dan keadaan. Contoh, itu maknanya nak jadi saksi, orang itu mesti bersifat adil. Adil ni kita dah belajar yang dalam apa ni, dalam usul fiqh itu kita dah belajar. Adil ni ialah satu, tak melakukan dosa besar. Yang kedua, tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Yang ketiganya, menjaga maruah diri. Menjaga maruah diri ni ikut uruf masing-masing. Tempat kita ni kalau ustaz pergi pasar malam, jatuh tak maruah? Tak jatuh, pasal ustaz pun miaga kat pasar malam. Tapi di setengah-setengah tempat, mungkinan pergi pasar malam itu menjatuhkan maruah. Satu ketika dulu, pernah direkodkan dalam sejarah, satu ketika dulu ulama-ulama besar ni memang tak pergi pasar. Sebab pergi pasar ni dianggap sebagai menjatuhkan maruah dia sebagai seorang ulama. Habis ulama nak beli ikan macam mana? Dia suruh khadam lah. Khadam, beli ikan khadam. Contoh tuan-tuan, macam wallahu alam lah, ni masa saya belajar dulu ada disebut macam hakim-hakim dalam kedudukannya tertentu. Dia kalau medang tak boleh medang-medang tertentu. Dia kena medang ada tempat-tempat dia. Itu adat lah, adat. Dia nak memelihara kedudukan hakim tu supaya tak bercampur dengan orang awam, sehingga boleh menyebabkan keputusan penghakiman itu mungkin dipengaruhi oleh percampuran dia dengan orang awam. Contoh kat sini dia bagi, seperti membuka kepala bagi mereka yang mempunyai kedudukan tertentu. Dia dianggap menjatuhkan maruah bagi setengah-setengah negeri atau tempat yang boleh mencacatkan keadilan. Buka songkok, tokoh masjid orang anggur songkok, jadi imam. Setengah-setengah tempat memang dia akan tolak, alim kayak ngopo sekalipun. Tapi datang masjid kok tak pakai songkok, pakai t-shirt lah tu, pakai seluar jin, suara bakal jadi imam. Sebab dianggap tidak bermaruah, tidak ada dia punya apa tu, dia punya gahnya sebagai seorang imam. Satu ketika zaman dulu tuan-tuan, serban ulama dengan serban orang biasa berbeza. Itu huruf adat. Satu ketika tempat kita dulu tuan-tuan, pakai topi kape, topi cap tu, makan pakai garpu dengan sudu pun tak boleh, haram, kayu orang putih, penjajah. Itu uruf adat. Jadi nak kata orang tu adil tak adil, kena tengok pada adatnya bagaimana tuan-tuan. Mungkin di setengah-setengah tempat pakai apa, rantai-rantai, lepas tu pakai apa ni, macam tangkal tu kan, apa yang kayu tu kan, macam dekat kawasan-kawasan dekat Afrika tuan-tuan, benda tu biasa. Satu pakai rantai-rantai. Kalau tempat kita kayak Samsing dengan rantai-rantai apa semua. Itu namanya uruf. Nak tentukan keadilan tu, saksi yang adil tu kena tengok macam mana tuan-tuan. Macam dia bagi contoh ini, buka kepala, maknanya tak pakai songkok, boleh menyebabkan dia tu dianggap tidak adil, tak boleh jadi saksi.
Sedangkan bagi negeri lain, buka kepala itu tidak merupakan suatu keaiban dan kecacatan. Maka hukum syarak di sini berbeza dengan sebab berbezanya adat tersebut. Kalau dekat negeri orang putih, kalau dekat sini, koboi tak boleh jadi saksi. Pakai topi. Tapi kalau dekat negeri orang putih, tak jadi masalah. Sebab topi koboi itu memang pakaian mereka. Itu sebagai contoh, tuan-tuan. Songkok hitam. Tuan-tuan ingat songkok hitam tu Islam ke? Jawaharlal Nehru pakai songkok hitam. Tapi kalau dekat sini pakai songkok hitam dianggap sebagai orang Islam lah. Kuih Melayu pakai songkok hitam. Dekat India Hindu pun pakai songkok hitam. Jadi dia ikut uruf, tuan-tuan. Contoh lagi dalam suratul Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bapa adalah memberi makanan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, yakni pemberian sagu hati dengan cara yang patut. Maka dalam hal ini uruf dirujuk dalam menentukan kadar nafkah isteri dan mut'ah perempuan yang diceraikan. Kalau hidup dekat Brunei, sudah tentulah kadarnya berbeza dengan duduk dekat sini, tuan-tuan. Sebab cara hidup, gaya hidup, keperluan hidup berbeza di antara satu tempat dengan satu tempat. Maka dirujuklah uruf, kebiasaan tempat tu macam mana. Mas kahwin pun begitu juga. Tetapi sebab sekarang kita ada waliul amri yang menetapkan mas kahwin. Selangor 300. Mungkin ada negeri lain lebih daripada itu, mungkin ada negeri lain lebih kurang daripada itu. Jadi itu berdasarkan kepada uruf setempat. Al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Artinya penjual dan pembeli berhak membuat khiyar selama mereka belum berpisah. Berpisah kat mana? Ikut uruf lah. Kalau beri kat pasar malam, yang dikatakan berpisah tu, berpisah daripada mana? Daripada stall orang jual tu ke, ataupun keluar daripada pasar, dianggap berpisah. Kalau beli dekat kedai, berpisahnya tu dikira macam mana? Dalam kedai ke, ataupun apa maknanya dia keluar daripada kedai itu dah dianggap berpisah, ataupun macam mana? Itu jelaslah, bolehlah kita kata keluar dari kedai aja kira habis hak pilihan. Tapi kalau dekat mall kan banyak kedai dalam tu. So nak kira keluar daripada mall ke ataupun keluar daripada kedai, lot-lot kedai tu. Jadi kena diambil kira. Itu mengikut suasana setempat di situ. Man ahya ardan maitatan fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan atau mengolah bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Ini pun ikut uruf. Benda ni hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Tetapi nak menerapkan hukum ini kena ikut uruf. Contoh macam negeri Selangor. Contoh aja negeri Selangor. Tanah-tanah yang ada di negeri Selangor ni siapa punya? Sultan yang punya. So kita suka-suka je. Berontak buka tanah-tanah buka. Lepas tu kita nak dakwa kita punya. Tak boleh. Boleh lah. Hadis Nabi ada kata, siapa yang hidupkan bumi yang mati, dia punya. Tak boleh. Sebab uruf kat sini, tanah-tanah yang ada ni semua beta yang punya. Jadi kalau nak, kena mohon dengan kita, tuanku dan sebagainya.
Lagi-lagi macam Brunei tuan-tuan. Memang betul-betul rakyat memang duduk, dia kira atas ihsan sultan, ibaratnya. Sebab tu kita ada TOL, sebab tu kita ada pajakan 99 tahun, kita ada milik kekal dan sebagainya. Itu uruf, itu berdasarkan kepada uruf. Zaman dulu ya mungkin boleh. Contohnya para meswara datang-datang ngaku itu buat jadi negeri Melaka. Itu dulu. Cuba zaman sekarang ada satu orang anak raja pergi mendarat dekat pantai Kelanang, dia ngaku Kelanang tu jadikan Kesultanan Kelanang. Boleh? Ya dah tak boleh dah. Uruf dah berbeza tuan-tuan. Dulu mungkin boleh. Atuk nenek kita datang ke sini, buka tanah, mampung. Itu pun sebenarnya dia kena mohon kepada pihak berkuasa yang berkuasa kat situ. Zaman dulu lah, zaman yang tua. Kita pun kerjakan tanah, buka tanah, kemudian tanah itu menjadi milik kita. Ya, zaman itu boleh. Sebab tak ada siapa pun yang klaim bahawa itu adalah wilayah dia. Sama macam zaman koboi dulu, dekat Amerika. Siapa teroka tanah berlembu banyak, akhirnya kawasan tu jadi dia punya. Itu betul lah. Tapi bila zaman sekarang dah tak boleh jadi begitu dah. Sebab tu bila Musang King kena halau sebab dia tak jadi. Betul lah dia peladang Musang King itu menghidupkan bumi itu. Tetapi oleh kerana bumi itu sekarang ini segala-gala tanah yang ada telah diwartakan adalah milik kepada pihak berkuasa. Maka sudah tentu akan tertakluk kepada peraturan-peraturan di negeri tersebut. Maka penentuan perpisahan dalam kes kiar majlis dan pengertian ihya juga haruslah dirujuk kepada uruf. Demikian juga dalam menentukan tempat simpanan hirz dalam kes jenayah mencuri, pengertian al-qabad dalam muamalat jual beli, hibah dan sebagainya. Kerana syarak hanya menyebutkan hukumnya tetapi tidak menjelaskan secara terperinci, maka ini memberi arti ia menyerahkannya kepada uruf setempat dalam menentukan itu semua. Okey, contoh, kita letak kereta tuan-tuan. Kereta yang dicuri itu, tempat simpanan kereta itu nak dikira macam mana? Kita nak menentukan benda tu dikenakan hukuman hudud potong tangan ataupun tidak. Salah satu syaratnya barang itu hendaklah disimpan di tempat yang maknanya yang boleh dikawal lah. Bagi contoh, disimpan di dalam rumah. Tapi kalau diletak aja kantong emas tu dekat tepi jalan, orang pun datang ambil, adakah itu boleh dianggap sebagai curi ataupun macam mana? Sama juga dengan serahan barang dalam jual beli. Dia bergantung pada uruf. Nak serahnya tu macam mana? Nak serah tu on the spot dekat situ ke? Ataupun guna JNT ke? Ataupun ada orang bawa ke dan sebagainya? Itu semua bergantung kepada uruf. Zaman sekarang urufnya jual beli menggunakan Shopee dan Lazada. Urufnya sudah tentu berbeza. Demikian juga pemberian barang. Mungkin zaman dulu boleh bagi-bagi macam itu aja. Zaman sekarang kalau bagi-bagi mesti mungkin kena ada sijil pembahagian ke, sijil pemberian ke dan sebagainya. Jadi benda ni diserahkan kepada uruf, kepada kebijaksanaan lah. Sebab itulah berlakunya beberapa peraturan-peraturan yang boleh digubal oleh pihak berkuasa dalam hal-hal tertentu, terutama dalam hal muamalat tuan-tuan.
Banyaklah benda-benda yang zaman dulu orang tak jumpa, sekarang ni orang jumpa. Contohnya macam pembayaran zakat sendirilah tuan-tuan. Banyak yang mengambil kira tentang uruf. Sekarang ni jual beli dah tak guna beras. Tak ada tukar beras dengan garam, tukar garam dengan kelapa. Jual beli menggunakan duit. Itu pun dulu. Sekarang tak pakai duit dia, pakai QR code. Oh, dah masuk, dah. Itu uruf. Urus sekarang. Jual beli tak pakai duit lagi dah. Pakai e-wallet, pakai QR code je. Itu kalau geng-geng dinar tu, ini kompor riba ni. Duit kertas tu pun dia anggap riba, tuan-tuan. Ini uruf, suasana. Akan datang kita tak tahu. Ada satu cerita, Time rasanya, kat Netflix ada tu kan. Dia ada apa, masuk chip dalam tu, dia ada masa kat situ. So kita bayar guna masa yang ada. Lepas medang-medang aja pergi kat mesin, tit. Mungkin berlaku zaman akan datang. Itu semua adalah uruf, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Sebab tu tuan-tuan, dalam perkara macam umpamanya tahlil arwah dan sebagainya, itu asalnya uruf, tuan-tuan. Asalnya daripada uruf. Adat wong Jawa, lepas wong mati, apa yang dibuat dan sebagainya. Jadi pendakwah-pendakwah pada masa itu meneruskan uruf tersebut dengan dilakukan modifikasi. Bacaan dalam tahlil, tuan-tuan, semua itu bacaannya maksur daripada Rasulullah SAW. Ada nas-nasnya. Baca Fatihah ada nasnya, baca Qul Huwallah ada nasnya, baca ayat kursi ada nasnya, baca La ilaha illallah tahlilnya ada nasnya, tuan-tuan. Cuma adalah beberapa perbincangan-perbincangan yang perlu diperhalusi supaya benda itu tidak menjadi perbuatan bid'ah, iaitu menambah-nambah dalam perkara agama. Wallahu alam. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Tak habis lagi rupanya. Mungkin minggu depan habis kot. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Salihati wa ta'ala. Sadaqallahu alazim.